Dan ada zaman yang diperintah oleh kelompok Mu'tazilah. Dan intishar mazhab ini, maksudnya bertebaran mazhab ini dengan kuat. Dan digunakan kekerasan untuk memaksa semua orang untuk jadi Mu'tazilah. Antara yang terkena balak yang besar ini adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Disuruh, dipaksa oleh khalifah pada waktu tersebut untuk mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan kemudian dipertahankan oleh Imam Ahmad. Dipaksa Al-Imam Syafi'i rahimahullah untuk mengaku Quran itu makhluk. Al-Imam Syafi'i menggunakan tauriyah, menggunakan helah. Bila ditanya adakah Quran makhluk, maka Imam Syafi'i kata Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, keempat-empat ini adalah makhluk. Maka dilepaskan Imam Syafi'i. Sedang Imam Syafi'i tidak katakan Al-Quran makhluk. Bila Imam Syafi'i kata Quran makhluk tak? Imam Syafi'i kata Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, keempat-empat ini, jari ini. Imam Syafi'i kata keempat-empat ini, keempat-empat jari ini. Tapi dia faham oleh orang yang dengar, kata keempat-empat yang disebut tadi. Tidak. Imam Syafi'i kata keempat-empat ini jari ya. Jari ni yang makhluk, keempat-empat ni makhluk. Ni yang makhluk. Maka dia kata, oh, Imam Syafi'i pun geng kami. Dilepaskan Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dalam mimpi, beliau melihat baginda Nabi berpesan kepada Sayyidina Al-Imam Syafi'i untuk menyampaikan salam kepada Imam Ahmad ibn Hanbal dan menyuruh Al-Imam Ahmad untuk bersabar di atas ujian yang dia terima. Karena nanti dia akan bersama dengan Rasul SAW dalam syurga Allah Ta'ala. Sampai surat tadi kepada Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad menangis. Surat tadi dihantar melalui Sayyidina Al-Imam Rabi', murid Imam Syafi'i. Bila sampai kepada Al-Imam Ahmad, Imam Rabi' bawa mai kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad buka. Imam Rabi' tak tahu isi surat. Bila buka, menangis dia. Maka Imam Rabi' tanya, wahai Imam, apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i? Maka Imam Ahmad cerita balik. Imam Syafi'i mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah suruh aku sabar dengan ujian ini. Maka nanti kamu akan bersama dengan aku dalam syurga. Maka Imam Ahmad gembira dengan mimpi tadi. Dicabut jubah beliau yang dia pakai, yang ada darah tu. Dicabut, dibagi kepada Imam Rabi'. Kata beliau, serahkan kepada Imam Syafi'i jubah ini. Gembira dia dengan berita tersebut, dihadiahkan jubah dia. Maka Al-Imam Rabi' dalam perjalanan balik, dalam hati dia, kalaulah jubah ni dapat kat aku, syok ni lah. Jubah ni dapat kat aku lah. Tapi macam mana? Imam Rabi' bagi dekat Imam Ahmad, bagi dekat Imam Syafi'i, bukan bagi kat aku. Maka sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ambil jubah tersebut. Maka lagilah sedih Imam Rabi', dia kata, memang tak dapat dah kat aku. Imam Syafi'i kata, jangan sedih. Jangan sedih. Saya cuma ambil, nak rendam jubah ini untuk diambil barakahnya. Diberi minum kepada orang-orang yang sakit di kalangan kami. Kata Imam Syafi'i. Dan jubah ni aku akan bagi kat kamu. Jangan kamu bimbang. Imam Syafi'i wali. Tahu anak murid dia nak. Maka kata, ambil jubah ni kepada kamu. Tentu kalau Imam Syafi'i hidup pada waktu sekarang, saya rasa Imam Syafi'i tidak terlepas dikatakan ahli bidah. Tak terlepas Imam Syafi'i akan dikafirkan. Tak lepas Imam Syafi'i akan dituduh dengan tuduhan yang pelbagai. Satu malam disebut dalam manaqib Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bermimpi bertemu dengan Nabi. Ni saya kalau cerita mimpi ni mesti ada orang-orang yang tak apa nak berkenan ni, dia akan kata, ustaz ni kerja mimpi je ni. Tadi Imam Syafi'i pun mimpi. Imam Ahmad pun mimpi. Ni Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nak ubah mazhab pun mimpi juga. Tuan-tuan, mimpi siapa ni tuan-tuan? Ni mimpi jumpa Nabi tuan-tuan ni. Bukan mimpi jumpa Pak Long tepi jalan. Ni mimpi jumpa Rasulullah. Yang Nabi sebut dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Siapa yang mimpi jumpa aku, maka dia bermimpi denganku. Maksud dia bermimpi sungguh jumpa aku. Kata Nabi dalam hadis yang lain, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa sayarani yaqadhah. Siapa mimpi jumpa aku, maka dia akan bertemu denganku secara jaga. Kata Nabi. Hadis masyhur, ma'ruf, sebut dalam Sunan Tirmizi, diriwayatkan oleh para ulama. Malah disebut oleh ulama benda yang sangat besar. Sebab itu Imam Tirmizi akhir kitab Syama'il disebut tentang mimpi. Kenapa tuan-tuan? Tamanni dipanggil di sini sebagai fa'lul hasan, sebagai optimis. Moga-moga orang yang baca Syama'il akhir akan mimpi jumpa Rasulullah. Kalau mimpi jumpa Nabi tak akan tersalah mimpinya.
Dan bukti kasih tersebut akan jumpa Nabi. InsyaAllah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkenaan dengan mimpi yang kita cerita ni, saya tidak katakan ini sebagai dalil. Saya katakan ini sebagai mubasyirat. Faham tuan-tuan? Sebagai berita gembira. Saya tak kata dalilnya mimpi. Tidak. Saya kata ini mubasyir. Berita gembira. Permulaan yang didapatkan oleh seseorang. Kalau tidak, Nabi tak suruhlah orang takwil mimpi. Tidak, tak lepas subuh, Nabi tak berpalinglah kepada sahabat. Siapa-siapa ada mimpi, saya nak takwil. Kalau kata mimpi itu secara total ditolak, maka tak ditakwil oleh Nabi SAW. Faham tuan-tuan? Jadi jangan rigid sangat. Bila kita sebut tentang mimpi, itu mubasyir. Cerita gembira. Bukannya dalil. Bukan saya kata ni hukumnya wajib. Kerana apa? Kerana mimpi. Tidak. Faham tuan-tuan? Itu makna dia. Jadi dimimpi oleh beliau. Mimpi beliau, beliau bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi SAW mengatakan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wahai Ali, nama beliau Ali. Wahai Ali, bantulah fahamku dan faham sahabatku. Sebarkan fahamku dan faham sahabatku. Selepas mimpi tersebut, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu tidak keluar daripada rumah beliau selama 15 hari, 15 malam. Menunaikan salat, istiqarah. Apa makna mimpi aku ini? Satu kata ulama, kata guru kami Syekh Jamal Faruq hafizahullah, sebenarnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukanlah beliau ini bermazhab dengan Mu'tazilah. Beliau belajar Mu'tazilah, tapi dia bukan Mu'tazilah. Faham tuan? Dia bukan Mu'tazilah, dia belajar mazhab Mu'tazilah. Dia memahami selok-belok Mu'tazilah. Tetapi pada waktu tersebut masih tidak kuat untuk beliau keluar berhadapan dengan umat pada waktu tersebut. Sehinggalah Nabi datang dalam mimpi beliau memberikan ta'yid. Tahu ta'yid? Memberi kekuatan kepada beliau. Keluar. Maka beliau naik ke atas mimbar pada hari yang ke-15. Naik ke atas mimbar di masjid. Maka beliau mengatakan bahawa sebelum ini kalian mengenal bahawa aku ini adalah seorang yang berpegang dengan faham sekian-sekian. Maksudnya dengan zahirnya kamu melihat aku sedemikian. Aku berpegang dengan faham bahawa Allah Ta'ala itu kaza wa kaza. Nah, Allah Ta'ala, pemahaman Mu'tazilah. Kan banyak kan? Allah berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak boleh dilihat pada hari kiamat. Semua itu kan disebut oleh Mu'tazilah. Jadi hari ini aku membuang pahaman yang aku bawa ini seperti mana aku membuang jubahku pada hari ini. Jubah maksudnya pakaian jubah 2 lapis yang dipakai oleh beliau, dibuang oleh beliau pada waktu tersebut. Seperti mana aku membuang jubah ini, begitulah aku membuang fahamku ini, kata beliau. Maka berterusanlah beliau menulis kitab-kitab. Yang kata ulama, hampir 400 kitab ditulis oleh beliau. Untuk mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah yang digelar dengan madrasah al-Asy'ariyah. Datang imam selepasnya, Al-Imam Ibn Furat radhiyallahu ta'ala anhu melihat bahawa ini madrasah yang agung. Ini madrasah yang hebat. Dan ijma' umat selepas itu bahawa ini madrasah yang terbaik. Yang menyampaikan faham Nabi SAW. Dan benar kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tak akan bersepakat di atas kesesatan. Faham tak? Maka akhirnya sepakat umat pada waktu tersebut. Al-Imamul Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Furat, Al-Imamul Ghazali rahimahullah, Imam Haramain. Dan para a'immah yang datang setelah itu mentakyid dan menguatkan mazhab ini. Jadi mazhab Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Yang berpegang dengan 2 jalan, takwil dan tafwid. Yang ini pun panjang perbahasan dia tuan-tuan, yang kita bukan bincang pada malam ini. Dan akhirnya dikarang oleh ulama, disyarahkan kitab-kitab. Berkhidmat dengan mazhab ini, dan disebut oleh Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala bahawa bila mana disebutkan perkataan ahlu sunnati wal jamaah, maka akan tergambar terus perkataan tadi kepada madrasah ini, yaitu Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dan kata guru kami yang mulia Syekh Ahmad bin Abu Bakar Al-Malibari rahimahullah, hafizahullah, beliau mengatakan bahawa bila mana mutaakhir ini terkenal mazhab Asy'ariyah itu adalah sebagai mazhab yang paling besar, tanpa menafikan Maturidiyah. Tetapi bila disebut ahli sunnati al-Asy'ariyah, maka termasuk Asy'ariyah itu adalah Maturidiyah, mutaakhir. Maksud yang pengakhiran ni ulama kenal begitu, tuan-tuan. Faham tuan?
Tuan-tuan boleh ikut lagi? Boleh ikut lagi. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi bila kita faham dengan mazhabnya tersebut, ahli sunnah itu siapa? Asy'ariyah. Ahli sunnah siapa? Al-Maturidiyah. Mutaakhir ini terkenal dengan Asy'ariyah. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada orang yang menemplak Asy'ariyah, yang kata Asy'ariyah ni mazhab tak betul, maka tuan-tuan terus faham bahawa dia yang tak betul. Faham? Kalau sebut Asy'ariyah ni tak betul, ada mazhab yang tak kena adalah Asy'ariyah, maka tuan-tuan tak payah dengar lagi lanjut, tuan-tuan terus kata yang tak betul tu yang sedang bercakap tersebut. Kerana ini mazhab jumhur ummah. Ini mazhab yang dipegang oleh ulama zaman berzaman, yang berpegang dengan mazhab Asy'ariyah, dan ini mazhab yang wasati, yang paling pertengahan. Pertengahan dengan maksud di sini ada yang terbaik. Khairul umur awsatuha. Yang terbaik adalah yang tengah. Tengah tadi maksud bukan duduk tengah-tengah. Baik sangat pun tak, jahat sangat pun tak. Okeylah, bukan itu makna dia. Khairul umur awsatuha maksud dia yang terbaik ini. Baina damin wa faras. Maka keluar apa dia? Labanun, keluarlah susu. Faham?